Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Akhirnya, hari ini kita akan rilis episod terakhir untuk teori potensi sebenar elemental tahap ketiga ni, okay? So, hari ni, video terakhir kita adalah teori potensi sebenar Boboiboy Beliung. Okay, kita tak tahu bila kita akan jumpa Boboiboy Beliung. Kalau ikut video baru saya, dalam beberapa hari lepas, saya cakap mungkin lepas ni Boboiboy Beliung akan keluar dalam beberapa bulan ni. Tapi itu kita semua tak tahu lagi. Apa yang penting sekarang kita nak cerita tentang Boboiboy Beliung. Saya akan cuba bandingkan Boboiboy Beliung ni, Beliung, okey, puting beliung dalam dunia sebenar dan juga taufan ataupun hurricanes dalam dunia sebenar. Saya akan bandingkan, saya tunjuk korang bezanya kedua-dua benda ni. Dan kemudian kita tahulah sebenarnya betapa kuatnya beliung ni kalau nak dibandingkan dengan taufan. Okey, tanpa buang masa, jomlah kita tengok sama. Alright, pertama sekali kita nak tengok dulu kelajuan taufan ataupun hurricane lah dalam cerita ni. Okey, ini adalah the new Saffir-Simpson Hurricane Scale. Okey, ditunjukkan kelajuan angin dengan tahap-tahap taufan tu sendiri. Okey, kalau korang pernah dengar kan, kita sekarang akan menghadapi taufan tahap ketiga dia, okey. Tahap keempat, okey, so benda-benda macam tu. So sekarang ini adalah tahap-tahapnya sampailah ke tahap yang kelima. Alright, so kategori 5 hurricane, kelajuan dia adalah minimum pada 157 miles per hour. Okey, so agak laju lah. Okey, untuk pergerakan angin agak laju. Ni yang kalau kena kat kawasan rumah kita, mungkin bumbung rumah kita, atap rumah kita akan cabut. Lepas tu mungkin haiwan-haiwan kecil akan terbang-terbang. Okey, dia akan datang dengan hujan, dia akan datang dengan macam-macam masalah jugalah. Okey, tapi kategori 5 ni memang berbahayalah. Memang betul-betul berbahaya. Pernah berlaku banyak kali dalam sejarah. Memang membunuh banyak orang. Okay, beribu-ribu orang bila sekali dia datang. Dia bukannya datang sekali 2 minit hilang tau. Dia lama kan. Dia kadang-kadang sampai berminit-minit, sampai 1 jam. Okay, macam tu angin kuat je. Okay, itulah bahayanya taufan ni. Okey, dalam sejarah pula kita pernah ada hurricane di landfall dekat Amerika Syarikat. Okey, yang boleh yang mencecah sehingga 190 batu sejam. Okey, ni pernah berlaku lah dalam sejarah tahun 1969. Okey, dah lama dah. Okay, 190 batu sejam. Kalau dalam kilometer 306 kilometer sejam. Okey, laju. Kereta-kereta kita semua tak sampai 305 kilometer sejam. Okey, so memang sangat-sangat laju. Sekarang kita bandingkan pula dengan tornado ataupun dengan beliung. Okey, so ini daripada National Geographic. Okey, dia punya gambar ni daripada National Geographic. Okey, banyak-banyak benda ni semua korang boleh baca kalau korang nak baca. Tapi yang penting sekarang kita nak tengok adalah tornado yang paling kuat. Okey, tornado yang paling kuat adalah pada skala F5. Okey, skala F5 yang kelajuannya sekurang-kurangnya 200 batu sejam. Okey, 200 batu sejam. So, lebih jauh lah tinggi daripada kelajuan taufan. Okey, taufan 157. Ini dia punya minimum dia yang kira dalam kategori 5. Tapi ini untuk F5, kelajuan minimum dia adalah 200 batu sejam. So memang agak laju. Tapi tornado ni cerita dia lebih spesifik pada satu tempat. Okay, dia turun, dia pergi dekat satu tempat tu, dia jalan, dia macam ada dia punya beberapa minit dia akan hilang. Biasanya lah, okay, dia akan hilang. So bahayanya, okay, bila dia sedut tu, okay, bila dia jalan dekat tu, dia sedut, dia ada kuasa sedutan yang tinggi. Sebab tu lah kadang-kadang kita tengok dalam movie ke, okay, sebenarnya dalam dunia sebenar pun macam lembu ke, haiwan-haiwan berat pun boleh disedut naik atas. Tak macam manusia lah. Okay, kalau lembu pun boleh disedut terbangan, tak macam kat manusia. Okay, rumah akan hancur terus. Kalau korang tengok macam dalam gambar kat bawah ni, tak tahu korang nampak ke tak. Abang akan letak gambar ni atas video, korang akan tengok lagi sekali. Betapa teruknya keadaan. Okay, kalau yang macam yang EF1 tu, F0, pokok sikit-sikit je terganggu. Lepas tu kalau F1 pintu tercabut, kalau F2 atap tercabut, F3 kereta terangkat, F4 kereta terbalik, semua pokok-pokok dengan
dengan apa rumah-rumah hancur, dan F5 kereta pun boleh tersedut naik atas. Okey, itu memang bahaya. Dia boleh naik sampai beberapa ratus meter tinggi, lepas tu dia lemparnya kau jauh-jauh. Okey, itu dah buat ramai yang macam ramai yang kehilangan nyawa lah sebab kena lempar jauh-jauh tu. Okey, so itulah bahayanya beliung. Tornado highest recorded wind speed in tornado lah. Okey, dekat Google ni kelajuan dia adalah 302 batu sejam. 302 batu sejam. Okey, kelajuan dia punya pusingan tu 302 batu sejam. Itu bersamaan dengan 486 km sejam. Sangat laju. Okey, 486 km sejam itu adalah kelajuan beliung yang pernah direkodkan di atas muka bumi. Keadaan tu berlaku dekat Oklahoma di Amerika Syarikat. So kalau kita apply benda ni dekat Bobo Boy, maksudnya kita akan ada satu pengguna kuasa angin yang lebih spesifik daripada taufan. So kalau taufan dia boleh buat berbola taufan, boleh hantar macam tu. Okay, kalau ini mungkin dia akan boleh buat pedang beliung, mungkin dia boleh buat tombak beliung, mungkin Bobo Boy boleh buat something yang lebih spesifik. Okey, senjata yang lebih spesifik untuk gunakan pada kelajuan angin. Bukannya benda tu menyakitkan ke apa, tapi bila dia contoh dia buat pedang beliung. Okey, ini idea pelik sikit, tapi pedang beliung tu maksudnya dispesifikkan satu kawasan je jadi macam pedang, tapi angin diperbuat daripada angin. Bila Bobo Boy libas, semua orang yang tersentuh tu akan terpelanting jauh lah. Saya tak cakap yang Bobo Boy akan sampai 400 km sejam kan, kelajuan angin yang Bobo Boy boleh hasilkan. Seperti biasa, ini adalah potensi tertinggi yang Bobo Boy boleh dapat, yang Monster boleh bagi kalau Monster nak. Tapi saya tak rasa kita akan sampai tahap tu, dan saya tak rasa Monster akan specify, oh kelajuan Bobo Boy beliung angin ni macam ni ya, kalau kelajuan taufan macam ni. Tapi kita kena anggap lah, okay, taufan mungkin dia punya range lebih besar, dan dia kelajuan dia pada tahap ni, angin dia pada tahap ni, so kuat. Okey, kalau orang serang dia guna kuasa angin ni, dia boleh patah balikkan semua. Tapi kalau beliung ni lagi laju angin dia, dan dia lebih spesifik, dia lebih putaran, dia lebih pergerakan dia lebih, orang kata lebih spesifik lah, tu perkataan yang saya senang cakap. Okey, dia lebih tertumpu pada satu point. Okey, Bobo Boy boleh gunakan tu untuk satu point. Sebab tu kalau korang nampak, Rataka boleh potong batu gunakan rambut dia, sebab benda tu boleh kata teori dalam sains lah. Kalau kita mampatkan udara ni betul-betul, udara ni boleh jadi senjata yang sangat berbahaya. So mungkin lepas ni Bobo Boy akan start gunakan kuasakan beliung yang lebih bahaya, sebab dia boleh tumpukan betul-betul angin dia tu kelajuan tinggi pada satu kawasan. So dia boleh start lawan secara betul-betul ofensif dengan taufan, okay, dengan kuasa beliung ni. Alright, itulah saya rasa potensi sebenar Bobo Boy beliung. Okay, lain sikit cara saya approach benda ni, sebab saya rasa Bobo Boy beliung ni akan jadi salah satu Bobo Boy paling famous lah dalam kalangan peminat, obviously. Satu sebab dia punya kekuatan dia kita akan nampak. Mungkin Monster boleh lebih tunjukkan ke hadapan kelebihan beliung lebih daripada taufan dan lebih daripada elemental lain. So seperti biasa, jangan underestimate Bobo Boy beliung bila Bobo Boy beliung keluar. Bila Bobo Boy beliung keluar, kena tengok video saya sebelum ni, sebab saya ada buat teori berkenaan bila Bobo Boy beliung akan muncul. Okey, itu sahaja daripada saya. Kalau ada yang komen dekat video sebelum ni cakap, abang buat pasal fusion pula lepas habis semua 7 elemental, abang tak boleh nak janji sebab kita tak tahu. Abang tak tahu macam mana nak buat. Okey, kalau yang 7 elemental ni abang bandingkan dengan dunia sebenar, tapi yang fusion abang tak tahu nak bandingkan dengan apa. Abang boleh cerita pasal mungkin kuasa dia, potensi apa, abang boleh cipta sendiri serangan-serangan mereka, tapi itu sahaja. Okey, tapi kita tengok macam mana, sebab sekarang ada 4 fusion, boleh 4 episod lagi kalau nak tambah. Tapi buat masa ni ini sahajalah untuk 7 elemental kuasa asal. Kalau korang ada sebarang soalan berkenaan kuasa-kuasa maksimum yang potensi-potensi saya cakap ni, bolehlah pergi ke video masing-masing, dan kemudian boleh tanya di video tersebut. Saya akan letakkan list dekat saya punya deskripsi. Saya akan letakkan list ke setiap ke-7 elemen tersebut, video yang berkenaan dengan mereka. Jadi korang bolehlah tonton balik kalau korang nak, dan tanya soalan ke apa ke, terpulanglah. Alright, itu sahaja video dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Kita nak push pergi ke 2000 subscribers. Harap korang semua sihat-sihat selalu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.